Berapa ya? 9. Apa enggak? 9 ya? Bahwa dalam suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dalam suci ini masalah orang yang mana dia dengan air ada nanti saya telepon kali ya. Kalau berkaitan dengan taharah, baik mandi, mandi wajib, baik mengambil wudu ataupun masuk sesuatu yang ada najis, maka dia ada masalah. Itu yang dikatakan wahwas dalam suci, yaitu apa yang dilakukan oleh orang yang wahwas setelah membuang air kecil, seperti berusaha membuangnya sisa-sisa dengan tangannya, berdehem. Asalnya memang sunat menurut Syafi'i, sudah kita berdehem jika perlu. Bagi mereka yang ada masalah kencing tak terus, boleh. Jadi, tetapi bukan orang yang luas ni, dia akan melampau. Memang kalau kita lelaki ni zakar itu, dua jari kita dari ibu dan dari lutut ni kurut sambil itu. Yang bagi orang dah kalau usia dah sikit dan terus tu dua kali dan begini dari tunduk ke atas berat, dari ibu bawah. Tetapi kalau dah sampai dengan genggam begitu, dia juga nampak dah termasuk bawah, hentak-hentak kaki dan lainnya, nanti dapat faedah yang sahih. Sampai terpaksa bangun wudu tak kaki. Padahal orang Yahudi telah berkata bersama Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Qad 'allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Qala faqala ajal. Nabi mu telah mengajarkan kepadamu segalanya sehinggalah membuang air besar. Lalu Salman radhiyallahu menjawab, "Ya benar. Nabi kami telah mengajar sampaikan dalam atas hujan suci pun masuk tanda kaki Allah diajar." Padahal disunatkan kepada seseorang akan menyiram kemaluan dan seluarnya. Maksudnya bukan siram kemaluan, tapi sepatutnya di ayat ini dia tidak renciskan seluar, bukan siram seluar. Kalau siram seluar terpaksa terus, Tuan-tuan menceritakan sikit situ. Disunatkan kepada seseorang akan menyiram kemaluan dan renciskan seluarnya dengan air setelah membuang air kecil, kerana untuk menolak dari dirinya keraguan. Sebab itu ada sunat kerana Syafi'i kita ini, ada kucing dan rasa, ambil sikit air, kita rentiskan ke kain kita. Sikit atas, manusia ini. Kemudian nanti apabila kita dah selesai dulu, kita nak sembahyang, nampak ada basah-basah kain itu, ini kerana aku rentis dan selesai. Kalau tak buat demikian, nanti tiba-tiba dia ayat apa ni? 5 hari lagi. Akhirnya kita tunggu ke belakang lagi, belakang ambil masuk siap air basuh lagi, buka kain lagi. Lama-lama dia diparah. Sebab itu ada seorang Allah mengaku dia memang kalau pergi kerja tu bawa satu lagi pasangan baju.
baju, kain yang terseluar. Sebab kalau sebenarnya zuhur nanti mesti ada kalau basah-basah dia dibuka atau kita boleh buka. Kalau begitu banyak kan. Bukan kalau ada jemaah yang nak diajak makan ikan patin, terlebih tu yang bawa nanti singgahkan petaka nanti masuk tandas sejam nak keluar. Tiba-tiba ikan patin tu nak pergi. Karena Rasulullah SAW katakan tawadda wa yantadih. Nabi apabila membuang air kecil, Nabi SAW akan duduk dan menyiramnya. Dalam riwayat lain juga, wa'aitu Nabi SAW summa nadaha farjah. Aku melihat Rasulullah SAW membuang air kecil, kemudian menyiram kemaluannya. Beberapa orang sahabat yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah mengatakan kepada beliau bahawa terdapat basahan terhadap duduk. Setelah duduk tu ada basah. Macam mana bukan kain basah. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyuruh agar menyiram kemaluannya setelah membuang air kecil dan berkata, jangan kamu jadikan perkara itu sesuatu perhatian yang besar bagimu dan cubalah ukurkan. Nampak air basah-basah ukurkan. Kan ingin ini air apa cium-cium nanti tak ada. Kalau tidak nanti lekat ke bawah tu, maka bawah susah itu daripada. Keempat, bahawa setelah berhubung dan mandi. Nabi SAW bersabda, inna lil-wudu'i syaitanan qalahu walhan fattaqu waswasan. Bagi orang berwudu itu terdapat syaitan yang nama syaitan yang akan menggodanya. Ini nama khusus di tempat yang lain, khususnya di bilik air, khususnya di tandas, di tempat wudu. Dan namakan walhan. Maka bahkan yang meluas menggunakan air. Kita dah basuh dah. Dah basuh kaki, tiba-tiba tergerak hati duduk situ. Kita tak basah lagi. Akhirnya dia digunakan dengan air basuh semua. Sapu kepala basuh kaki. Dah naik ke surau, naik ke masjid, rasa macam ada burung tak basah sendiri. Patah balik, buat bintang di kepala sana. Sebab kalau tak kuat begitu, nanti nampak macam patah. Jadi macam satu ilusi, asal ilusi macam-macam. Mungkin dan kita ni terkandung macam-macam, mungkin kot begitulah. Hukum ni lima saja. Wajib, sunat, makruh, harus haram. Lima bilang macam tak basah, macam tak sah, ambil itu. Ambil lagi. Sampai basah itu. Bagi setiap orang akan menguasai dalam penggunaan air dan tidak boleh berlebihan mengusur bahagian mulut atau membasuh bahagian dalam mata. Ada orang yang rasa tak puas, jadi terpaksa tutup dari buah hati dalam air itu sudah. Dan tidak nyaman dengan menggunakan sebahagian jenis air yang suci dan menyucikan. Ada bagi penuh air. Kemudian nampak ada budak-budak dia buat kapal, dia letak. Dan bagi itu pun ombak-ombak. Jadi orang yang ombak nampak tak makin dah itu. Selama budak ombak main. Apa alasan budak ciluk tak masalah. Yang masalahnya adalah ada air yang kurang berkolam, ada di hulu, ambil hulu. Air mustamal itu jatuh ke dalam bagi tersebut, oh dia mustamal. Ada penggunaan hancur seluruh kapal itu tak masalah.
Apa masalahnya? Ada yang tak masuk tu? Tak ada. Budak dah ada tu tidak, apa tu tidak. Jangan dibuang ni kan itu. Dalam budak kita kena itu kepala jual pihak itu. Itu kejahilan tu. Kadang-kadang aku sampai masuk tu. Tak pun tengok orang nama itu kan. Simple, tak ada. Kerana apa? Kerana sebab itu sebelum-sebelumnya saya sentuh, jangan belajar fiqh dan juga ilmu tajwid, ilmu Quran dengan guru yang berkuas. Kerana apa? Kerana ia akan mempengaruhi juga kita menghindari. Asalnya kita katakan mudah saja. Allah. Gitu. Tetapi bila disentuh pula belajar dengan dia, disentuh tentang maknanya. Sampai kan ulama fiqh pun menyarankan supaya cerita tentang maknanya dia jangan diperhaluskan, jangan ditelitikan sangat-sangat. Kerana dibimbangi akan membawa lepas. Nak senang fardu ini perlu ada 3 perkara. Qasad dan takhir. Ada sembahyang fardu zuhur. Saya wudu. Saya mengatakan wudu. Saya mengatakan ada kecil. Saya mengatakan ada besar. Saya aku berwudu. Tentang nilai ta'amal itu sebenarnya dari waktu termasuk itu lintaskan saja niat itu. Apa yang nafas tadi itu lintaskan. Sembahyang pun itu juga. Niat itu nafas akan dilintaskan. Allah. Sudah. Tetapi yang dihalusi sangat-sangat tentang bab niat, qasad tu apa, ta'arud tu apa, ta'him tu apa, akhirnya bawah pula kita. Sebab nak kenakan apa yang Ustaz tu syarahkan dengan cara terperinci, detail. Dalam kita buat nak ingatkan apa yang Ustaz cakap. Lama-lama tak masuk amal lagi. Sebabnya jangan dimaksudkan. Tuan-tuan, kita kalau berwudu itu ada satu muka, satu juga serang. Memang sifat air itu mengalir. Jadi dia mudah mengalir di mana tempat muka kita dan tekuk ni berada boleh. Itu bukan seperti plastik main dan letak muka terlekat semua. Semua dekat kulit-kulit di sisi semua dekat tu. Tak begitu. Mesti ada ruang yang terangkat kan. Mati itu tak jangan yang mustahil. Tak jangan yang mustahil. Dikarenakan kita sampaikan kata kalau ambil dulu tu jangan akan situ. Nak tanya siapa buat macam itu ada tak? Yang buat begitu tak mudah ada. Mudah dulu. Itu dah mudah. Aku mau 4 tahun macam itu dah mudah. Kita tentu ada orang itu. Tak ada. Biasanya saja. Tetapi dikatakan apabila guru itu mengajar sampai jangan angkat semua tak boleh itu mustamal tu terangkat sikit sama. Dan memang terangkat juga kan. Nak anak terangkat juga. Untuk kita muncullah kita jauh senang dekat sikit. Kalau ke hidung Pakistan, hidung Arab, mancung, dia ingat jarak. Ada itu mustamal, itu tak itu mustamal. Tak jangan mustamal. Air hidung jatuh ke bibir, tidak menjaga mustamal. Air dingin jatuh ke bawah kelopak mata, tak jangan mustamal. Kita perlu wajib, air telinga, air jatuh jatuh ke bawah, tak jangan mustamal. Itu kita ni air. Buat begitu kan, di air buat begitu, air pun melompat. Ada kita mustamal pun tak jadi mustamal. Tak. Tetapi dikarenakan pahaman yang
melampau sangat sampai susah pula orang yang beribadah. Sebab itulah kadang-kadang bukan malam, kadang mengambil ilmu daripada orang awas dan kita tuan pun awas. Maaf cakap, tapi kalau malam pertama nikah tu awas tak kan? Jangan terus masuk lihat, jangan terus tak sempat awas pun. Kalau awas tu yang mengerjakan dulu tidak sebab awak pun itu pun nak awas. Tempat mari itu awas tak? Itu sebenarnya syaitan bermain. Nanti halaman depan nanti ada juga tentang was-was ketika menyebut makhraj. Tidak ada nak sebut makhraj, tidak ada. Iya. Itu satu hal. Satu lagi tak apa hati yang baca itu dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berulang kali. Ini upaya. Jadi kalau kita nak baca Al-Quran baca, tetapi elakkan kalau punya wawas. Saya bercakap begini, tak ada sampai pelik saya. Memang ada sebesar tempat kami dia ada orang ni orang otai lah yang orang tempatan. Orang berpuluh-tahun lah dulu saya sudah lihat tentang jemaah. Tapi yang bersama dia mengajar bukan mengaji. Dan bersama itu wawas. Hemat itu kita tidak mudah kan kita kena itu wawas lagi. Kalau muda-muda dah kena wawas apa kan? Waktu tua tu, kalau dah muda kena wawas dah waktu tua. Baik. Jadi wajib bagi setiap orang agar tidak membazir dan menggunakan air. Orang wawas di sini. Cuba lihat di muka air itu. Sebab kalau air itu kecil, itu macam tak puas hati tu rasa tu. Macam tak basah, ada basah tak ni. Air kecil mana tanda sikit berapa saat, 3-4 saat penuh lah, tidak ada. Penuh untuk sapu muka kesurangan. Tetapi kalau tak puas hati, buka paip besar sambil busuk tangan. Auzubillahi. Guna-guna kali, kita auzubillahi pun guna-guna kali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa pun, banyak senang kita tangan ni. Tapi dia dah basuh lebih lama air. Dah jatuh banyak jatuh. Lepas tu buat balik. Datang dah itu dan limpah tu. Buat balik tak khawatir. Takut macam ada nampak kecil tu. Ini mana dia punya ini nasi yang mengumumkan ilusi tu. Lepas tu buat busuk lah. Tak nak angkat dia. Banyak. Padahal semua tu sah. Kelima, wahwas kurang bersuci. Inna syaitan ya'ti ahadakum wa huwa fi salati fayakhudhu syahwatan min duburihi fayaqudduha fayara'annahu qad ahdas fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Sesungguhnya syaitan akan datang kepada salah seorang yang terkandung ketika dia sedang menunaikan salat. Kemudian syaitan itu akan mengambil sesuatu rambut dari tubuhnya. Ingat seperti ini. Baru mengatakan sebenarnya sempat seorang yang sama ditanya macam mana seorang itu merasakan dia macam dah batal, tapi macam dah batal. Kerana apa? Tak tahu lah. Tapi memang ada sebuah kemungkinan. Tapi bunyi tak ada, bau pun tak ada. Tetapi macam mana bukan senang saya sekali. Malam tadi itu ada. Saya hari ini ada berlima saja. Pada dalam. Jadi rupa-rupanya Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan akan datang kepada salah seorang yang terganggu ketika dia sedang menunaikan salat. Kemudian syaitan itu akan mengambil surat rambut. Nanti kita akan ambil surat rambut dan berkuburnya. Dan kita ada kubur tu kan. Lagi tarik-tarik lah. Atau main membuatkan dia merasa seolah-olah telah berhadas. Merasa perasaan saja tu.
tak lagi, takut, tak lagi. Maka janganlah berpaling. Maksudnya apa? Jangan keluar dari solat, jangan batalkan solat, teruskan solat. Sehingga dia mendengar bunyi. Kalau dah dah batal, mana batal, belah yang batalkan. Ataupun bau tak ada, tetapi bau ni Masya Allah. Selama Tuhan punya badan tu, dia tak bau banyak pun, bau sikit-sikit. Tapi yang menyiksakan itu dia dah susah lagi. Rasa saya nak marah juga ada begitu. Tak betul. Macam mana tu? Jadi di sini tunggulah ada bunyi, ada bau, bau batal. Kalau tak ada bunyi, tak ada bau, tak ada buang. Itu main syaitan. Jadi kalau Nabi dah bersabda demikian, berkata demikian, bermakna memang ada lah Nabi isu seperti ini. Dan kiaskanlah apa saja nak rasa tak puas hati, rasa agak takbir tak puas hati, bentuk batal tak batal dan sebagainya, wuduk kena tak kena ke, wuduk tak batal tak. Sebab itu ulang mereka masuk kaedah. Nak tahu wuduk batal tak batal ni kembali berasal. Contoh, kita bangun malam, memang bangun malam kita wuduk dan tidur. Kemudian kita dah pergi ke tandas, nak kencing semua siap. Habis keluar tu kita pun kita tak ingat. Hilang terus. Tadi dia duduk je dah. Ingat masuk tandas, kencing ingat. Tetapi duduk ambil tidak, ada lupa tu. Jadi selalunya ambil lagi habis ambil. Jadi kita pun macam mana? Maka kaedah fiqh menyebutkan kembali pada asal. Pegang pada asal. Asalnya ada wuduk tidak? Tak ada wuduk. Kenapa? Itu yang membangun tidur. Maka hukumnya tidak ada wuduk. Maka pergilah ambil wuduk sekali. Walaupun hakikatnya dah pun 2 kali ambil. Kebetulan pula rumah kita memang ada CCTV. Sampai anda pun CCTV juga. Dan cuba beberapa zuhur tengok CCTV. Allah, 2 kali ke ni? Allah, tengok 2 kali. Tapi kata-kata macam mana? Kata-kata kata ragu-ragu. Dah ambil belum? Ada dulu tidak? Ada dulu tidak? Acara tiada ke? Ambil tak? Sebab bangun tidur kan ada dulu. Baik. Kita datang salat maghrib berjemaah. Memang sesat berjemaah. Dengar punya ustaz. Tengah pengunjung-pengunjung maghrib tu dalam masuk syak tu, kita pun macam ada orang tua krek. Kita pun isteri kita. Isteri kita. Jadi keluarlah belakang sana hendak bawa sampai ke azan. Okey, dia lah sebab isteri ikut balik cepat, dia bawa cepat. Sebab ajak pergi makan-makan orang tu kena balik cepat. Dia bawa cepat. Ustaz tanya jangan sekali menjadi dia. Lepas tu nak masuk tu. Wuduk ada lagi tidak? Wuduk ada lagi tidak? Tuan-tuan nak pegang mana? Ada tidak? Kembali pada asal. Asalnya ada tidak? Ada. Sebab apa? Bukan sebenarnya mati sesuatu tadi. Ini memang sesuatu tak? Perlu pada hukumnya ada. Hukumnya itu kaedah fiqh. Dia fiqh ini dia nak menyamakan kita punya ibadat kita supaya kita tidak berulang-ulang kali kita masuk awal dan sebagainya. Maka dia keluar kaedah. Dan kita juga ragu-ragu sebenarnya 3 ke 4 ambil dan kencing itu kaedahnya 3, yakinnya 3, 4 yang datang mengganggu, ambil 3 tambah 1 rakaat. Tapi masalah gangguan-gangguan seperti ini, gangguan syaitan ini, memang syaitan itu gangguan usahakan kita menghalang kita daripada beribadat dengan sempurna, dengan baik. Maka dalam hati kita tahulah ilmu, apa pun kena ada ilmu. Sekarang kita pilih tentang ilmunya, bicara tentang awas. Maka mungkin kita tak suka menyiasati orang awas, kerana orang awas itu dia
ataupun sekali dia mengumpulkan cakap tak tentu. Mungkin kalau jumpa kita pun lagi-lagi. Kalau pergi salam pun kita nak tunggu dekat lagi salam, tapi dia pasal ada tu, tapi dia pun cuba-cuba terbatuk-batuk lah. Tu dia tanda-tanda. Kita nak sapu dah lama tak menyapa, nak sapu kan kita nak. Kalau kita duduk sebelah kanan dia lagi. Kalau nampak kita bertemu itu, cuba-cubalah kita bercakap, berzikir, bermain, jadi kita ada itu. Jadi memang bimbingan jaga sesi kita ada. Banjir masalah kita sebenarnya di segi sosial pun, kalau selalu sensitif ini bermasalah, juga bermasalah. Kita sebagai hamba Allah, hidup kita ini perlu memaafkan, bertelah langsung. Orang dua kadang-kadang orang lebih, kita maafkan sajalah. Kadang orang mengatakan begini, maafkan saja selesai. Itu jiwa mungkin sebenarnya bukan lagi sensitif, dia rasa marah. Maafkan saja selesai. Memang Allah hantarkan orang-orang yang menyakiti hati kita itu untuk kita dapat pahala memaafkan dia. Hanya ada dapat pahala memaafkan orang yang menyakiti kita. Kalau memang satu hari tak itu, cuba-cubalah tengok siapa-siapa yang boleh sakitkan diri kita maafkan. Dan seterusnya, keenam, was-was ketika solat. Tentang hadis tadi, datang syaitan kepada salah seorang kamu, maka dia berkata, sungguh kamu telah berhadas. Maka jawablah kepadanya, pada syaitan itu, engkau dusta. Dalam hati kita berkatalah, engkau dusta. Jika terdapat bau dengan hidungnya, atau mendengar bunyi dengan telinganya, Allah kata, wah ketika solat, Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan kita hadis sahih daripada Sayyidina Utsman bin Abi Auf berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa yang telah menghalangi antara aku dan solatku, yang mana ini membuatkan solat itu menjadi ragu kepadaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laka syaitan yuqal lahu khanzal, fa idza ahsat tahu fata'awwad billahi minhu wa fil ala nasabah thalatha." Itulah syaitan yang dinamakan khanzal. Apabila kamu merasakannya, maka mintalah perlindungan dengan Allah daripadanya. Kemudian mintalah di sebelah dirimu 3 kali. Kemudian aku melakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkannya daripada aku. Jadi ini satu titik yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan itu. Dengan kita bacalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan kita buat isyarat mudah. Mudah itu bukan hak itu tak kena kawan sebelah untuk bergaduh dengan kita. Isyarat dia. Kalau ada rasa gangguan itu, buat begitu A'udzubillahi rajim. Baca dia kali, buat isyarat mudah lagi. Dan kalau tak ada, tak perlu buat. Contoh sudah bahawa dalam solat, bahawa ketika takbir, ketika takbir, Imam Ghazali rahimahullah taala berkata dalam kitab Ihya, sehingga kadang-kadang mereka telah mengubah lafaz takbir kerana terlalu waspada, terlampau hati-hati, terlampau waspada hingga dia menyebabkan sukar pula. Asal mudahnya Allahu Akbar, tak selesai. Tapi terlampau bila waktu berdiri pun dah nampak dah payah tu. Waktu berdiri pun dah nampak payah dah. Panjang pun dah lebih ni dah. Sampai tu dia gitu. Bila mati tu, aku bisa buat dari semua nomor pedas, pedas, sebi, itu pun dah macam orang kena macam merasuk dah payah tak?
Kalau orang itu orang kalau lah orang non-Muslim itu, orang kafir itu melihat orang Islam sembahyang macam tu, dia pun tak nak masuk Islam. Kenapa? Payahnya ibadat. Cina kata kami senang saja, cukup itu selesai masalah. Nah, ini juga ada mampu di situ. Sebab itu jangan ikut syaitan, itu bukan syaitan. Saya waktu di Yaman dulu ada di Yaman tempat saya datang ini adalah foreigner daripada Australia ada, Britain ada, Ustaz ada. Dan tak ramai di Madinah, tak ramai. Banyaknya dari Malaysia. Jadi ada budak Australia dengan Muhammad. Dia ini ada wawas sebenarnya. Jadi di kalau sembahyang itu susah. Sampai ke orang langsung selesai sembahyang tak sembahyang lagi. Jadi dia pun nak apa-apa jemaah, dia pun beritahu kepada seorang pelajar Indonesia ini, tolong temankan saya sembahyang jemaah. Memang kita boleh ulangkan sembahyang kita dengan sembahyang mu'adah ataupun i'adah, sembahyang ulangan. Kita dah lepas sembahyang zuhur, nak keluar ke masjid, ada orang masuk, kawan kita masuk. Teman-teman yang bersolat, apa boleh temankan. Sama ada dia jadi imam ataupun dia minta kita jadi imam, boleh. Solat kita ini bukan adaan, tetapi i'adah, ulang. Ulang. Jadi si budak Indonesia ini mungkin dah tahu dah kawan ini membawa maka dia pun okey dia boleh, tapi dibawa kepada guru. Habib Muhammad bin solat lagi, dia kasi teman solat lagi. Ustaz mungkin tak boleh. Mungkin mereka bisik-bisik di bawah. Dia kata okey semayang pada tu sebenarnya. Jadi imam Muhammad bin Abdul Jalil imam. Allah sekali besar. Saya tak pernah lagi dulu duduk panggung. Jadi itu sebenarnya lebih dari ilusi macam-macam. Ini sisi akhir-akhir ini banyaklah gitu-gitu. Sama ada yang sampai secara mulut ke mulut kepada saya, ataupun yang dibaca daripada akhbar dan macam-macam berita media ini. Ada bisikan kan, suruh bunuh, suruh terjun sejak beberapa PKP ini, ramai sangat. Dulu dalam bidang rawatan dengan Datuk Syifah, kami selalu diceritakan oleh almarhum Ustaz Santi. Bisikan-bisikan itu berkemungkinan bersebab saka, sihir. Itu bisikan. Tetapi bila kita hidup bercampur masyarakat, rupa-rupanya budak-budak yang makan heroin itu, dadah syabu ini, mereka mengalami gangguan bisikan itu. Memang ditanya-tanya mereka dan pengalaman cepat dan dadah itu, memang betul Ustaz. Kita ada bisikan, suruh bunuh isteri, suruh cici, itu dah punya sebenarnya mak ayah. Anak dan buah itu digerak, dibunuh. Bahaya. Dia memang sendiri ada budak tak kena wave itu pernah campur mendadak. Dah dari saya dia memang luar biasa. Bahaya. Jadi kita bagi yang masih lagi cinta mesra rokok tu, kalau rokok tu sorok-soroklah budak muda ni anak cerita ni. Dan jangan sekali atuk ataupun ayah ni, ibu bapa ni dulu anak-anak kedai rokok itu dia memang tak comel sangat. Siapa bagi upah lagi. Siapa yang tolong di kedai? Kita tu. Tu bagi 20 sen. Suka tu kata. Atau sekarang tu beras tu mahal tu takkan 20 sen. Pandai bagi mana kan? Bagilah RM1 tu aiskrim. Malaysia pun dah 20 sekarang ni. Ialah RM1 tak. Beli apa tu? Dia rokok. Masalah tak boleh.
seperti itu. Jadi jangan memperkenalkan vape merokok pada anak muda kita, ya. Anak muda apa mereka, ya. Yang dah ada vape hari kerja sendiri besar, atau mereka memiliki dengan baik buruknya. Tapi kita ni jangan memamerkan, jangan menunjukkan. Walaupun kita saya tak ajak, tapi body language kita itu mengajar sebenarnya. Jadi itu satu hal. Dikarenakan apa? Dikarenakan dadah. Tetapi rupa-rupanya ada lagi unsur lain. Selain kesaka, sihir, dadah. Satu lagi, apa saja bahan-bahan yang menyebabkan pemakanan kita itu yang tidak bersih, benda-benda syubhat. Kita tak tahulah orang Melayu itu makan si ambak, makan Jawa itu si ambak tak ada. Makan nasi, misal emas, daging, sebagainya. Tapi kita nak makan Korea kan? Korea, walaupun itu dah halal, tapi kita sebagai seorang Muslim ini perlu ada satu rasa berhati-hati, sifat berhati itu kan? Kalau kita dengar ada orang-orang kerja di Tesco, di Giant dan sebagainya, di belakang sana macam-macam benda berlaku. Kadang-kadang tempat timbang pun, timbang kambing, timbang ayam, timbang ikan pun, kita timbang khinzir. Sedangkan semua Allah memang hukum fiqh tak nampak hukumnya halal. Tapi sebagai seorang yang menghubungi ini tidak sifat orang. Hati-hati. Kalau makanan berikan kepada kita, saya makan. Tetapi kita sedang mencari makanan, hati-hati. Mesti ada sifat orang lah kita ni. Kerana kalau kita makan benda yang subhat, bukan benda yang haram, subhat pun itu akan menggelapkan hati kita dan hilang rasa manis yang beribadah. Khusyuk kita, lazatnya, zikirnya lemah beribadah. Zikir pun sekarang zikir pegang pasti itu buat itu. Jadi itu jadi pemakan kita lah. Itu kadang-kadang kita berikan. Jadi baguslah tuan kita cuba amalkan ta'awuz. Dalam pagi satu sekali, dah petang sebelum maghrib itu satu sekali. Kamu mesti semua wajib, kamu mesti semua wajib. Minta. Sebab syaitan itu diri kita ada je. Ada je. Nak merosakkan kita. Jadi biar kita jaga dinding. Dinding ni siapa? Allah Ta'ala. Dinding kita. Dengan pelaktaraan dan sebab membaca aku mesti semua wajib. Dan contoh jenis-jenis mahkamah dalam solat bahawa kita tak boleh ihram. Jadi sambung yang ada insya-Allah. Jadi bahawa dalam solat ini kita takbir, kita sebut makhraj. Nanti tujuan tentang wawas makanan. Memang ada wawas makanan ini kita bersama kita cuba teliti, ambil jalan wara, benda yang wawas benda itu ditinggalkan, tetapi jangan terlalu ekstrim, jangan membungkarkan, aturkan kita dengan masyarakat. Sampaikan kita datang rumah ustaz pun, bila itu kita nak makan, tapi kita macam mana? Kat rumah kita makan, tapi kat depan orang tak makan. Tengoklah keadaan kita macam mana. Jadi kita semua hati-hati, wara, tetapi di satu tempat keadaan dia jaga bahawa hubungan kita dengan masyarakat. Mudah-mudahan insya-Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antar-rahimur rahim. Alhamdulillah wa bihamdihi wa nashhadu Allahumma anna bihamdika wa bila ya sya'wa min wa an samu min al-din wa an-nabiyyi wa rahimahum